Seiring kami menghampiri tema kedukaan ini ya Tuhan. 主啊，我们来到你的面前，我们思想关于悲伤的事， Kedukaan yang merupakan ruang sakral ini ya Tuhan. 就是让我们可以在这个悲伤当中，我们知道的。 Ajar masing-masing dari kami untuk melangkah dengan berhati-hati. 求你帮助我们，让我们每一个人都小心的行走。 Engkau yang lembutkan hati masing-masing dari kami. 主，求你让我们的心得着温柔， Engkau yang mengobati hati masing-masing dari kami. 你医治我们心中的伤痛， Engkau yang menegur hati masing-masing dari kami. 你也责备我们每一个人， Supaya kami menjadi semakin serupa Engkau dan dunia bisa melihat murid-murid-Mu dan memuliakan nama Engkau. 让我们每一天比一天的更像主，让世人看到我们是主你的门徒。 Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 靠主耶稣基督的生命，我们祷告，阿门。 Shalom semua. 弟兄姐妹们平安， Selamat malam. 晚安。 Tema kita hari ini kebenaran yang memerdekakan dari duka cita. 今天我们所要思想的题目是从悲伤中的释放的真理， Satu disclaimer tentang merdeka dari duka cita. 就是关于讲到我们从被爱中怎么样得着释放。 Merdeka dari duka cita mungkin jangan kita pahami sebagai kebenaran yang kalau kita udah tahu terus kita nggak akan merasa sedih atau kita nggak akan merasa berduka lagi. 能够从被爱中得着释放，当我们明白这个真理的时候，我们就感觉到我们再也没有就是感到悲哀。 Kalau ini yang mungkin ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar merdeka dari duka cita, 如果弟兄姐妹在你们的思想中有这样的看法的话， maka sejujurnya saya juga nggak tahu kebenaran apa yang bisa membuat kita nggak merasa sedih lagi. 其实我也不晓得怎么样的来诉说，怎么样的不再被这个被爱所捆绑。 Dalam pengalaman pribadi saya dalam kedukaan, 因为按照我的经验，就是在被爱的时候， udah 5 tahun semenjak saya kehilangan seluruh keluarga. 就在5年前，我失去了我所有的这个家属。 Dalam 5 tahun itu saya yang dulu nggak belajar teologi sekarang sudah belajar teologi. 我在5年前，我从来没有学过神学，到今天我学了神学。 Pelajaran-pelajaran yang sudah mulai menumpuk tentang duka cita. 我已经学了许多关于这个被爱的这个学说。 Apakah itu membuat saya tidak lagi merasa sedih atau berduka cita? Kan nggak juga ya. 是否因此呢，我就会感到没有感觉到在被爱了？ Karena itu mungkin merdeka dari duka cita itu lebih realistis kita pahami. 弟兄姐妹，我们说从被爱中得着释放，我们更加的实在的这样想， Lebih realistis kita pahami sebagai tidak terbelenggu oleh duka cita. 就是让我们不要被这个被爱所捆绑。 Banyak orang terbelenggu oleh duka cita sampai tidak bisa apa-apa. 有不少的人因着被这个被爱所捆绑，因此他没有办法去做什么事， Tidak bisa beribadah lagi kepada Tuhan. 他再也没有办法去敬拜神， Tidak bersedia lagi melayani di gereja. 也不再愿意来侍奉神， Atau bahkan lebih parah, tidak ada lagi semangat hidup. 甚至最严重的，他没有这个活的这个勇气了。 Nah, terbelenggu di dalam duka cita seperti ini yang kita tidak inginkan. 像这样的状况呢，是我们不愿意拥有的。 Nah, saya berdoa semoga pembahasan malam hari ini bisa membantu kita ketika kita menghadapi duka cita, kita tidak sampai terbelenggu seperti itu. 我祷告神，让我们今天我们学习的，让我们遇到我们被爱的时候，我们不至于这样的这个一直被爱当中。 Oke, dengan disclaimer itu kita langsung masuk ketiga kebenaran yang akan kita bahas. 我们要学习有3种的这个真理。 Yang pertama, Allah tidak pernah menutupi realita duka cita. 第一点就是上帝从来没有遮盖，就是神儿女在生活中的悲哀。 Hidup anak-anaknya, orang-orang yang mencintai Tuhan, semuanya tidak ada yang terlepas dari duka cita. 其实每一个爱主的这个弟兄姐妹，他们的生活不可能没有悲哀的事。 Dan kita punya Allah yang tidak menutupi realita ini. 我们有就是没有遮盖这个悲哀的这个神。 Walaupun duka cita adalah realita yang menyeramkan. 虽然这个悲哀是让我们感到非常的可怕， Ini kebenaran pertama. 这是第一点。 Kedua, 第二点， Allah kita juga Allah yang tidak hanya tidak pernah menutupi realita duka cita, tapi juga tidak pernah membatasi ekspresi duka cita. 我们的神不单单是没有遮盖，就是关于悲伤的这个事实，乃是我们的神也没有限制我们对这个悲哀的回应。 Walaupun kadang-kadang
ekspresi duka cita itu bisa lancang dan tidak pantas. 即便这回应是那么的放肆，并且那么的不配， Itu kebenaran kedua, dan terakhir kebenaran ketiga, 这是第二点。第三点， Allah kita juga tidak pernah membiarkan derita duka cita itu menyimpulkan kehidupan anak-anaknya. 我们的神从来没有任凭让这个被爱呢，让我们的生活的结局是这样的。 Tiga kebenaran ini akan menjadi pembahasan kita, dan tanpa berlama-lama kita langsung masuk pembahasan yang pertama. 这三点是我们要所思想的。我们开始，这是思想第一点。 Kalau kita baca Alkitab, sebenarnya tidak butuh waktu yang lama sampai kita sampai pada pembahasan tentang duka cita. 如果我们学习圣经的话，我们不难能够找到关于被爱这个事情。 Alkitab itu begitu sering membahas tentang duka cita, ratapan, perkabungan, tangisan. Hal seperti ini sangat sering dibahas di dalam 因 Alkitab. 为在圣经里面多次的就说到关于被爱怎么样，就是有爱歌的事的发生， Duka cita itu dibahas 80 kalian lebih di dalam Alkitab. 有80多次就是讲到这个被爱的事， Tangisan itu dibahas 40 kalian lebih. 有40多次就是有这个爱歌的事。 Dan semua jumlah-jumlah ini tanpa menghitung kalimat-kalimat seperti ratapan, perkabungan, atau penderitaan. 这一切的，就是不包括那些没有写在这个，就是刚才我说的。 Jadi Alkitab kita itu penuh dengan pembahasan tentang duka cita. 其实我们的圣经呢，里面充满着许多关于讲到被爱的事情。 Tokoh iman yang mengalami duka cita juga nggak kalah banyaknya. 有信心的人物，他们也经历到这样的被爱。 Abraham, Ishak, Yakub berduka cita. 亚伯拉罕、以撒、雅各，他们也曾经这样的被爱。 Yusuf, Musa, Yosua itu semua berduka cita. 又是这个摩西，他们也曾经这样的被爱过。 Para hakim-hakim, Naomi, Ruth, Daud, Salomo, Samuel, semua berduka cita. 诗诗里面有许多的诗诗，同样的在那里曾经有被爱的事情。 Perjanjian baru para rasul, Petrus, Paulus, mereka semua berduka cita. 在新约圣经里面，这彼得约翰他们也是曾经被爱过。 Yohanes rasul terakhir yang meninggal setelah yang lain udah meninggal duluan, itu juga berduka cita. 最后就是生在这个世上的这个使徒约翰也曾经这样的被爱过。 Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pun kita tahu juga berduka cita. Kita tahu Yesus menangisi Yerusalem, menangisi Lazarus. 我们大家都知道，我们的神，我们的主耶稣基督，他曾经也为了这个为这个耶路撒冷在那里哀哭。 Dan kalau seakan itu tidak cukup, ada saat di mana Yesus itu ngobrol sama para muridnya berbicara tentang kematian dia di salib. 甚至呢，曾经主耶稣以他的门徒，就是讲述他要就是此生而死的事。 Nah, di dalam kesempatan itu Yesus ngomong tentang kematiannya dan Yesus berbicara dengan sangat eksplisit. 在那个机会里面，耶稣很清楚的告诉他们，就是他要被受死的事情。 Kamu akan menangis, kamu akan meratap, kamu akan berduka cita. 就讲到我实实在在的告诉你们，你们将要伤痛、哀号。 Nah, ini loh Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak pernah menutup-nutupi realita duka cita. 这就是我们所敬拜的神，就是从来没有遮盖，就是被爱的事的事实。 Kehidupan anak-anaknya tidak terlepas dari duka cita dan Allah kita tidak pernah menutup-nutupinya. 门徒们也从来不会就是脱离这个悲伤，并且上帝也没有去遮盖这样的事情。 Ini pelajaran yang sangat sederhana, tapi juga di saat yang bersamaan sangat penting untuk kita semua. 这个事情好像是很普遍的，但是呢，却是非常重要的事。 Nah, secara khusus beberapa di antara kita yang mungkin termasuk di dalam 5 kelompok orang yang sangat penting untuk tahu kebenaran ini. 特别呢，在我们当中有5种的人，他们我们是包括在里面的。 Yang pertama orang-orang beberapa yang tidak memikirkan atau tidak peduli tentang realita duka cita. 第一点就是他们从来没有去思想关于被爱这个事情， Atau orang-orang yang saya sebut the ignorant. 就是意思说就是无知的人， Ini kelompok orang pertama. 这是第一种人。 Kelompok orang kedua orang-orang yang membayangkan kehidupan orang Kristen itu berkemenangan sehingga tidak akan pernah mengalami duka cita. 第二种人，他们想到就是我们周围这个基督徒，他们的生活是得胜的生活，因此他们想不会有悲伤的事。
atau yang saya sebut kelompok orang the mistaken. 或者就是讲到就是错误者。 Dua kelompok ini biasanya belum pernah mengalami realita duka cita. 这两种人呢，从来没有经历到这个悲伤的事。 Nah, biasanya menjalani keseharian mereka mungkin karena dengan bahagia atau semuanya seakan-akan tidak akan pernah mengalami duka cita. 他们每天所经历的都是那么的写意，从来没有什么悲伤的事。 Tapi ironisnya dua kelompok ini juga adalah dua kelompok yang ketika realita duka cita itu menghampiri, 但是很讽刺的说，当这两种人他们遇到这个就是悲伤的事的时候， mereka ada dua kelompok yang paling pertama kecewa dan meninggalkan Tuhan. 这两种人就是可能就是首先离开神的人。 Sesederhana karena mereka tidak siap dengan tragedi kehidupan. 简单的说，他们从来没有想到有这样的这个悲哀。 Sangat ironis padahal kita punya Allah yang tidak pernah menutup-nutupi realita duka 其实呢， cita. 我们的神从来没有遮盖，就是关于悲伤的这个事实。 Kalau dua kelompok yang pertama ini dua kelompok orang yang biasanya belum pernah mengalami duka cita. 前面两种人，他们从来没有经历过这个悲哀的事。 Tiga kelompok lainnya adalah tiga kelompok orang-orang yang sudah pernah mengalami duka cita. 但另外的三种人，就是他们经历过这个悲哀。 Kelompok orang ketiga adalah the heartbroken. 第三种人就是心中破碎的人， Orang-orang yang pernah mengalami sakitnya duka cita, 他们经历了就是悲哀的痛苦， saking sakitnya cenderung terbiasa untuk menutupi duka cita yang mereka rasakan. 因着他们所经历的悲哀是那么的痛苦，因此呢，他就想方设法把它遮盖了。 Nah, bagaimana bentuk menutupinya bisa berbeda-beda. 那他们怎么样遮盖呢？那就有许多的方法。 Beberapa di antara kita mungkin yang kalau selama ini pelayanan dengan orang yang kita cintai, lalu orang yang kita cintai meninggal, bisa memilih untuk tidak mau pelayanan lagi. 可能我们在我们当中有就是曾经跟别人去一起侍奉的，那最后到后来呢，这个跟我们一起侍奉的人却离开了世界，所以呢，他就决定他不愿意在这个服侍神。 Memilih untuk meninggalkan pelayanan sesederhana karena kalau pelayanan keinget terus dan itu sakit. 他的原因就是说，当他如果说去参加这个侍奉的时候，他会记得这个人，因此他心中就感到悲哀了。 Atau menutupi juga bisa dalam bentuk orang yang kita cintai itu dilayat di rumah duka tertentu. 或者呢，就是遮盖的方法，就是当一个人他们的亲人去世的时候，带到一个殡仪馆去，就是在那里殡仪馆里几天的时间。 Nah, pengalaman itu begitu sangat menyakitkan sampai-sampai memilih untuk gak akan pernah mau ke rumah duka itu lagi. 像这样的经验就引起他不愿意再去到那个殡仪馆里面。 Mau teman baik kita yang meninggal pun kita gak akan pernah mau ke rumah duka itu karena setiap kali ke sono hatinya sakit. 即便是他的好朋友，他在那个殡仪馆祭哀的时候，他也不愿意去，因为他到了那边，他心中就感到伤痛了。 Suatu kejujuran yang saya pribadi juga rasakan. 诚实的说，我曾经经历这样的事情。 Beberapa minggu terakhir banyak jemaat kita yang meninggal dan kebanyakan dilayat di Grand Heaven. 在后来的这一个礼拜里面，我们会有几个人去世了，也是在这个 Grand Heaven 那边，就是举办。 Nggak pernah sekalipun saya ke sono tanpa tidak mengingat almarhum mama dan cici yang dilayat juga di Grand Heaven. 因着我经常去那个回忆我的妈妈、我的姐姐，因此呢，我不愿意到那个殡仪馆里面。 Karena itu di satu sisi saya paham dengan kesedihan itu. 其实我另一方面我知道这个悲哀的事， Di satu sisi saya paham dengan keputusan untuk tidak mau lagi pergi ke rumah duka tertentu. 但另外我也说我不愿意再到那个殡仪馆里面。 Tapi di sisi lain, kalau kita punya Allah yang tidak pernah menutupi duka cita, masa sih kita anak-anaknya mau menutupi duka cita? 但是弟兄姐妹，我们的神是没有遮盖这个悲哀的事的神，难道我们要这样的来遮盖我们心中的悲哀吗？ Kelompok orang keempat adalah the lonely atau orang yang ketika merasa duka cita lalu selalu merasa sendiri. 那第四种人就是孤独的，就是当他遇到悲哀的事情的时候，他就把自己孤立起来。 Fakta Allah menyingkapkan begitu banyak tokoh iman yang juga mengalami duka cita. 我们看到有不少的这个先知们，他们也是经历过这样的悲哀。
seharusnya mengingatkan kita kalau tidak cuma kita doang yang mengalami duka cita. 其实应该让我们记得，这个遇到这个被爱的事，不单单是我们自己。 Terakhir beberapa di antara kita yang di tengah sakitnya duka cita lalu cenderung menyalahkan diri sendiri. 最后呢，就是当我们遇到这个被爱的事情的时候，就自己责怪自己了。 Lalu mungkin mulai bertanya, Tuhan apakah keluarga saya meninggal karena saya ada dosa pribadi? 他就向神说：“我的亲人去世，是不是因着我的事？” Variasi yang Allah singkapkan di dalam Alkitab, orang-orang yang berduka cita, adakah yang karena dosa pribadi? Ada. 就是在圣经里面所述说的，那在那边就因着他的亲人死掉的时候，是因着他的罪，这样的人是有的。 Contohnya Daud, kita tahu di 2 Samuel, Daud itu duka cita yang dirasakan itu semua ditarik garis sangat erat oleh penulis karena dosa yang dia lakukan. 就像撒母耳记下讲到大卫王，他在那边所做的，有许多的人因着他而去世，是因着大卫的罪。 Tapi tidak semua orang yang berduka cita itu karena dosa pribadi. 但是请记得，不是说所有的有被爱的人是因着他本身的罪。 Bukti paling jelas contohnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus pas berduka karena Lazarus kan bukan karena Yesus Kristus berdosa pribadi. 很清楚的，就是一个例子，就是我们的主耶稣基督，他不曾经因着他的罪就是让人牺牲。 Nah, variasi alasan duka cita ini mengingatkan kalau mungkin kita jangan menyalahkan diri sendiri ketika kita berduka cita. 像这样的状况呢，以致我们不要去责怪自己，当我们遇到这个被爱的事情。 Ini pelajaran pertama, Allah tidak pernah menutupi realita duka cita. 第一点就是我们的神从来没有遮盖这个被爱的这个事实。 Pelajaran kedua, Allah kita juga Allah yang tidak pernah membatasi ekspresi duka cita. 那第二点就是上帝从来没有限制，就是他神儿女对这个被爱的这个回应。 Kalau kita coba bayangkan kita punya sahabat yang baru saja kehilangan anaknya karena kecelakaan. 我们想象看，就是我们有一个就是我们的好朋友，他刚刚因着车祸呢，他失去了他的儿子。 Kita besuk sahabat kita, lalu kita mendengar sahabat kita berkomentar, kenapa Tuhan ngebuat anak saya kecelakaan. 我们去探访他的时候，他就在那边说：“为什么上帝许可我的孩子会经历这样的这个车祸呢？” Kira-kira pemikiran seperti apa yang muncul di benak kita? 那弟兄姐妹，我们怎么样想呢？ Ada nggak beberapa di antara kita yang merasa terganggu dengan tuduhan Tuhan membuat anak saya kecelakaan? 肯定有一些就是被影响到，就是是上帝让我的孩子就是去世。 Mungkin beberapa di antara kita yang keberatan keingetan dengan tulisannya Yakobus. Kalau pencobaan ini bukan datang dari Allah. 可能有的人就是会对这个雅各书里面所说的这个经文呢感到反对。 Mungkin beberapa di antara kita yang terganggu itu bisa ngomong, Tuhan bukan membuat anakmu kecelakaan, Tuhan hanya mengizinkan anakmu 那 kecelakaan. 有的人就这样说，不是说上帝让你的孩子这个得做车祸，乃是上帝许可这个事发生。 Suatu komentar yang umum terjadi di dalam lingkungan orang Reform. 这就是在这个教会里面经常听到的这个事实。 Nah, saya tidak bicara pemikiran seperti ini salah. 我没有说这样的这个想法是错的， Tapi kita perlu menyadari kalau sebenarnya di dalam Alkitab, 但是我们必须要清楚的知道，在圣经里面， penulis Alkitab itu bisa nulis hal-hal yang jauh lebih mengerikan daripada yang kita bisa dengar contohnya kayak tadi sahabat kita. 圣经里面的作者他们在写这个圣经的时候，会写比刚才我们所听到的更加这个就是严重的事情。 Contohnya kita bisa lihat pemazmur itu bisa tulis, telah kau taruh aku di liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. 就像这个诗篇里面的作者这样说：“是你，就是说到是神，是你把我丢在死人中，好像被杀的人躺在坟墓里，并且在黑暗之处。 Mengapa kau buang aku, kau sembunyikan aku, kehangatan murkamu itu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkam aku. Ini pernyataan-pernyataan yang sangat tajam. 你为什么丢弃我？为什么掩面不顾我？你的烈怒满过我的身呢？
Ini nggak sesederhana Tuhan mengizinkan. 是的，上帝许可这样的事发生。 Atau contohnya Ayub. 我们举一个例子，就是约伯。 Pernyataan yang sangat tajam, dia bilang, aku ditangkapnya, itu maksudnya Allah, pada tengkukku. Lalu Ayub berkata, aku dibanting sama Tuhan. 就是讲到我被上帝所抓住了，并且撕裂我、逼迫我。 Dia menuduh Allah, aku dihujani anak panah, ginjalku ditebus Allah. Ditembus oleh Allah dengan tidak kenal belas kasihan. 他说：“上帝为什么抓住我，并且把我当作是当箭牌，并且呢，在那里有许多的箭向他射来。” Dan satu hal yang kita perlu sorot adalah, bahkan setelah Ayub ngomong begitu lancangnya, kita ngelihat Tuhan pada akhirnya tidak mempersalahkan Ayub loh. 甚至我们看到就是约伯虽然这样方式的这样说，但是呢，上帝却没有责怪这个约伯。 Karena itu satu pertanyaan kita perlu pikirkan, kalau di satu sisi pencobaan itu bukan datang dari Allah. 因此，我们想到这个试炼、试探不是从神而来的。 Bagaimana bisa pemazmur dan Ayub itu mempersalahkan Tuhan? 那怎么这个诗篇里面的作者一直约伯呢，在那里责怪神呢？ Dan Allah tidak keberatan. 像这样的状况，上帝却没有去责备他们。 Kalau pencobaan itu tidak datang dari Tuhan, 如果说这个试探是从神而来的话， bagaimana Allah mengizinkan ayat-ayat seperti ini bisa ada di Alkitab? 那怎么这个上帝让这样的经文写在这个圣经里面呢？ Satu teolog bernama Derek Kidner itu menawarkan pemikirannya dia. 一位神学家就是德利克这个神学家这样说。 The very presence of these prayers itu menunjukkan God's understanding. 祷告者的存在本身就是上帝的存在。 Kalau Allah tahu bagaimana manusia berbicara ketika kita sedang meratap dan berduka cita. 如果当我们绝望的时候，上帝知道我们会怎么说。 Ini loh Allah yang kita sembah. 这就是我们的神。 Allah yang walaupun tahu manusia berbicara salah dan lancang. 我们所敬拜的神，虽然他知道人为这样方式的说话， Tapi Allah membiarkan manusia berbicara begitu kepada Allah. 但是上帝许可他们这样向神说话， Karena Allah memahami begitulah kita kalau kita sedang berduka cita. 因为上帝真正的知道，当我们在被爱的时候，我们会说出怎么样的一个话。 Di sini kita bisa lihat Allah kita Allah yang tidak pernah membatasi ekspresi duka cita. 我们就看到在这里，我们真的，我们的神从来没有限制，就是神儿女面对这个苦难的时候的回应。 Nah ini kebenaran yang sangat penting buat beberapa di antara kita. 这是对我们非常重要的一个真理。 Khususnya beberapa di antara kita yang ngerasa walaupun kita duka cita tuh kita harus tanda kutip menjadi orang Kristen yang baik. 就是想到如说，虽然我们遇到苦难的时候，我们必须要看起来是那么的属灵。 Saya pernah ketemu orang yang kehidupannya sangat mengenaskan. 我曾经见过一个很潦倒的这个人的生活， Tapi dia selalu ngomong, ya mau gimana lah ya, emang harus bersuka cita. 但是呢，他总是说呀，我应该怎么样做呢？我一定要面对这个苦难。 Saya cuma mikirin aja Tuhan lagi mau ajarin apa. 我就在思想这个上帝要我学什么功课， Pengakuan-pengakuan teologis yang sangat baik. 就是在神学的这个写作里面讲的那么好。 Tapi apabila itu cuma topeng belaka karena kita mau nampak sebagai orang Kristen yang baik. 但是如果说我们把这些事情当作面具，让别人看到我们是那么属灵的话， Buat apa? 那为了什么呢？ Kita punya Allah yang kasih kita ruang untuk mengekspresikan duka cita loh. 因为我们的神允许我们可以把我们心中对这个被爱的回应讲出来。 Atau beberapa di antara kita yang ngerasa bersalah kalau kita mengekspresikan amarah kita. 或者呢，我们会想到，如果说我们用这样方式的方法来回应的话，是错的。 Karena kita merasa kalau kita marah itu seakan-akan kita nggak percaya kalau
orang yang kita cintai ini udah lebih bersuka cita sama Tuhan. 就好像我们如果说我们将不能够接受的话，就好像我们没有就是顺服，让我们已经死去的这个人现在活得更好。 Sekali lagi kalau itu memang benar-benar tulus dari hati kita, puji Tuhan. 弟兄姐妹，如果他们所说的是从他内心深处真正的说的话，那是感谢主。 Tapi kalau itu cuma topeng supaya orang lain gak bilang kita tidak percaya, ya buat apa? 但是如果说这个是单单让别人看到我们是那么属灵的，是把这个当作面具的话， Mungkin fakta di mana Allah memberikan kita ruang untuk mengekspresikan duka cita, juga karena Allah tahu mengekspresikan duka cita itu hal yang baik untuk manusia. 上帝让我们可以就是回应我们面对这个悲伤的事。 Dua catatan, walaupun Allah tidak pernah membatasi ekspresi duka cita kita. 虽然上帝没有限制我们， Tapi tidak berarti kita boleh berduka cita dengan semena-mena. 但是并不意味着我们可以随心所欲的这样说。 Karena ada sisi juga di mana Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika jangan berduka cita kayak orang yang tidak berpengharapan. 因为在保罗曾经在这个帖撒罗尼迦前书里面的说到，就是你们不要这样的悲伤，像那些没有指望的人。 Nah, berduka cita seperti orang tidak punya pengharapan itu maksudnya apa? Satu hal yang membantu mungkin teguran Tuhan ke Samuel. 就是这样的这个责备是对撒母耳所说的。 Ketika Samuel Tuhan tegur, berapa lama lagi lu mau berduka cita karena Saul, aku mengutus engkau kepada Isai. 因为上帝曾经这样的责备这个撒母耳说：“你为扫罗，就是悲伤到几时呢？”因此呢，他就差遣他到耶西那里。 Yang mengindikasikan kepada kita mungkin duka cita yang tidak punya pengharapan itu duka cita yang membuat kita tidak mau melakukan apa-apa. 因此呢，如果我们在这个悲伤当中，我们没盼望的时候，我们就没有办法去做一些的事情。 Dengan dua catatan itu kita masuk ke kebenaran terakhir. 我们借助这样的两种的这个真理呢，我们进到第三种的。 Satu realita yang kita perlu terima adalah kalau ternyata kita menderita duka cita itu kita bisa menderita dalam waktu yang sangat panjang. 一个事实就是，当我们面对这个苦难的时候，我们会经历比较长的时间。 Salah satu yang kita bisa lihat ini dari mana? Dari pengalaman hidupnya Paulus sendiri. 我们从什么地方能够看到呢？就是从这个保罗的这个生活的经历。 Kita tahu Paulus itu sempat sebelum mengenal Tuhan dia membunuh banyak orang Kristen, Stefanus dan banyak orang Kristen yang lain. 我们大家都知道，这个扫罗当他还没有悔改相信耶稣的时候，他曾经杀害过许多的基督徒，也包括司提反。 Lalu kita tahu dengan pengalaman itu ada saat di mana dalam perjalanan ke Damaskus Tuhan menghampiri Paulus. 因此，在扫罗在这个去大马士的路上的时候，上帝向他显现。 Dalam perjalanan itu, dalam perjumpaan itu Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat penting bagi Paulus. 在那样的状况当中，耶稣对保罗就是有一个很决定性的这个见面。 Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 主耶稣说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我呢？” Padahal Saulus menganiaya Stefanus dan orang-orang Kristen yang lain. 其实当时的扫罗是迫害这个司提反，并且基督徒。 Yang artinya di sini Tuhan mengajarkan ketika Saulus membunuh Stefanus dan banyak orang Kristen lain, Saulus itu sebenarnya sedang menganiaya dan membunuh Yesus Kristus. 因此呢，我们的神就这样告诉这个扫罗，你杀害这个基督徒，就等于就是迫害。 Sesuatu yang Saulus tidak pahami sebelumnya, tapi setelah ini Paulus paham, lalu dengan dia semakin mencintai Tuhan ini menjadi penyesalan yang begitu membesar. 像这样的事情，本来扫罗他不知道也不明白，当他相信耶稣并且更爱神的时候，他就深深的感到后悔。 Penyesalan yang membuat Paulus itu merasa begitu berduka cita untuk waktu yang sangat panjang. 他的这个后悔的时间呢，他感到悲哀的时间呢是那么的漫长。 Kita tahu dari mana? Karena berpuluh-puluh tahun setelahnya, Paulus ada sempat menuliskan kepada Timotius kalau di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. 因为在过这个10多年的时间里面，扫罗像这个提摩太这样说的，他是罪人，并且是罪人中的罪魁。 Kita bisa tahu akulah yang paling berdosa ini merujuk ke dia menganiaya Tuhan dari mana? Karena
Di Korintus Paulus juga ngomong suatu hal yang senada lalu dia bilang karena aku telah menganiaya jemaat Allah. 我们怎么能够知道这个保罗他说他是罪魁，就是从他跟哥林多的教会里面所说的，他是最小的，并且是曾经逼迫神的教会。 Yang satu hal yang perlu catat ini adalah pengakuan Paulus berpuluh-puluh tahun setelah pengalaman dia membunuh orang Kristen itu. 这是保罗在这个经历了10多年前曾经杀害基督徒的他的后悔。 Kesalahan yang mungkin dia lakukan pas dia belum paham yang membuat dia seakan membunuh Yesus Kristus. 一个他不明白去做的，他所迫害的这个基督徒，就等于就是迫害耶稣。 Tapi menjadi derita duka cita yang Paulus bawa berpuluh-puluh tahun. 像这样的事情，让保罗在几十年的当中呢，在那里感到内疚。 Beberapa di antara kita yang pernah karena kesalahan kita mungkin lagi menyetir terus nabrak orang yang kita cintai meninggal. 可能有的人曾经就是因着不小心开车，就是发生了车祸以后，他的孩子或者他配偶就在那里丧生了。 Beberapa di antara kita yang pernah mengalami itu akan memahami apa perasaannya Paulus. 其实像这样的人，如果说他经历这样的事情的时候，他会明白这个保罗他心中的悲哀。 Untuk melakukan suatu kesalahan dan karena kesalahan itu akhirnya berakibat fatal pada pribadi yang dia sangat cintai. 就是因着他的一时的错误呢，让他所爱的人失去了生命。 Itu adalah suatu pengalaman yang memberikan duka cita untuk waktu yang sangat panjang. 这是一个让他感到悲哀的这个很久的时间，需要很久的时间。 Bahkan beberapa di antara kita yang tidak perlu mengalami itu, mengalami duka cita juga mungkin sampai sekarang, merasa duka cita dan sakitnya sampai sekarang. 甚至虽然我们没有经历这样的事情，但是有的人就是因着悲哀呢，他心中仍然没有办法去得做释放。 Tapi ternyata Allah kita Allah yang melihat kita menderita untuk waktu yang sangat panjang. 但是我们的神也知道，我们虽然在悲哀当中经历了那么长的时间， Di saat yang bersamaan ada Allah yang juga berjanji, aku akan mengubah perkabunganmu menjadi kegirangan. 但是呢，在另一方面，上帝就是应许要将悲哀变成欢乐。 Allah yang melihat kita berduka cita untuk waktu yang panjang juga Allah yang berjanji aku akan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. 就是我们的神也说到，因着他们的悲哀变成欢乐，并且要安慰他们，使他们的愁烦转为快乐。 Allah yang melihat kita berduka cita untuk waktu yang panjang juga Allah yang berjanji akan ada waktu ketika perkabungan ratap tangis atau duka cita tidak akan ada lagi. 我们的神看到我们在这个漫长的时间里面感到悲哀呢，上帝说：“我要擦干你们的眼泪，不再有悲哀。” Dari sini kita bisa lihat Allah kita itu Allah yang tidak akan membiarkan derita duka cita itu menyimpulkan kehidupan kita. 因此，我们看到我们的神从来没有让这个悲哀呢成为我们人生的结局。 Walaupun di saat yang bersamaan kita bisa menderita duka cita itu untuk waktu yang panjang. 虽然在另一方面，我们能够就是在这个悲哀当中经历那么漫长的时间。 Sangat berarti bagi beberapa di antara kita yang sampai sekarang masih menderita. 如果在我们当中有这样的事情的发生， Biar kebenaran ini memberikan pengharapan kalau akan ada waktunya ketika Allah mengubah duka cita kita 让 menjadi 这个 sukacita. 真理可以改变我们的心，因为我们的神要改变我们。 Tiga kebenaran kita sudah bahas. 3种的这个真理我们已经学了。 Allah tidak pernah menutupi realita duka cita. 我们的神从来没有遮盖这个生活中悲哀的事实， Allah tidak pernah membatasi ekspresi duka cita. 上帝也没有限制我们对悲哀的回应。 Allah tidak pernah membiarkan derita duka cita menyimpulkan kehidupan anak. 我们的神也从来没有让悲哀呢成为我们神儿女的人生的结局。 Kiranya kebenaran ini membantu kita ketika kita menghadapi duka cita, kita tidak terbelenggu oleh duka cita. 让这个真理让我们，当我们面对这个苦难的时候，我们不再被苦难所捆绑。 Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 我们低头祷告。 Pada janjimu bahwa engkau akan mengubahkan duka cita kami menjadi sukacita. 你的应许让我们的悲哀变成欢乐。
Pada janji dan pada pengharapan akan janjimu itulah kami menyandarkan duka cita kami. 因着你赐给我们的应许，我们把我们的悲哀放在主你的手中。 Terima kasih telah menjadi Allah sebagaimana Engkau adanya. 谢谢主，你是那么伟大的神， Yang tidak pernah menutup-nutupi realita duka cita. 从来没有遮盖这个生活中悲哀的事实， Sehingga kami tahu dan kami yang belum pernah mengalami bisa menjadi lebih bijaksana menjalani hari-hari. 因此我们知道，并且让我们还没有经历过的事，这个的弟兄姐妹的人能够知道我们怎么样去面对它。 Supaya kami tahu sehingga berapa kami yang menderita itu tidak merasa sendiri. 让我们感到伤痛的时候，我们知道我们并不是孤单的， Tidak merasa ini salah kami. 也没有感到这是我们的错误。 Terima kasih karena Engkau tidak pernah membatas-batasi ekspresi duka cita kami. 也感谢主，你从来没有限制我们对被爱的这个悲伤的回应。 Kami mohon maaf seringkali kami munafik dan ingin tampil baik. 说我们多少时候我们很虚伪的想让别人看到我们好像很处理， Padahal sebenarnya dalam hati kami hancur lalu lantak. 其实我们心中是那么的脆弱，那么的破碎。 Terima kasih karena di tengah panjangnya derita duka cita, 谢谢主，在这个漫长的这个被爱当中， Engkau selalu memegang tangan kami. 你总是紧握着我们的手。 Dan terima kasih karena Engkau pasti akan mengubahkan duka cita kami menjadi sukacita. 谢谢主，你肯定要把我们的悲哀变成欢乐。 Hamba serahkan segenap hati yang terluka ke dalam tangan-Mu, Engkau yang sembuhkan. 把所有这样经历的弟兄姐妹交在你大人手中， Hamba serahkan semua hati yang berduka, Engkau yang hiburkan. 也把这样伤痛的心交在你的手中，你安慰他们。 Hadirlah di tengah-tengah kami dan nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan. 求你在我们当中就是彰显主你的安慰。 Karena bahkan sekalipun daging kami maupun tulang kami habis lenyap, 虽然我们的肉体渐渐的朽坏， gunung batu kami dan keselamatan kami tetaplah Yesus Kristus. 主你永远是我们的磐石。 Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告，阿门。